ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضات وقربي وثواب آمين. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan masuk tajuk yang best kat sini. Pada hari ini disebut dengan tajuk Min Wasayatul Rasul. Hadis yang ke-16 Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Okey, disebut di situ an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau melaporkan, Ausani Khalili, Ausani, telah mewasiatkanku, Ausani, telah mewasiatkanku, Khalili, akan kekasihku, Khalili, akan kekasihku, sallallahu alaihi wasallam, kan, bisalasin, dengan tiga, bisalasin, dengan tiga, tiga apa? Tiga wasiat, tiga perkara, tiga wasiat, bisalasin, tamyiz, rujuk kepada ausani, ausani, apa nama, wasiat ataupun janji, wasiat ataupun perkara. La ada uhunna, tidak aku tinggalkan, la, tidak, ada uhunna, aku tinggalkannya, ada uhunna, aku tinggalkannya, nya itu kembali pada tiga perkara tu, bisalasin, hatta, sehingga, amutu, aku mati, amutu, aku mati. Okey, jadi disebut saumun salasatin ayyamin, puasa 3 hari, min kulli syahrin, pada setiap bulan. Apa maksud puasa 3 hari setiap bulan tu? Nanti kita tengok pada syarah. Wa solatid duha, dan bersolat duha. Wa naumi ala witri, dan tidur atas dan tidur atas witir. Maksudnya solat witir dulu sebelum tidur. Wa naumi ala witrin, tidur atas witir. Maksudnya solat witir sebelum tidur. Ini tiga perkara yang Nabi wasiatkan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku? Kita tengok seterusnya. Disebut hati, hati datangkan, ma'ani, makna-makna, kalimataini, dua kalimah, al-atiyataini, yang berikut, yang berikut. Ausani, ai ahadini ilayya, ahadi ilayya, menjanjikan kepadaku. Dia ada dua jawapan kat situ. Ahadi ilayya. Satu, jawapannya pertama, ahadi ilayya. Jawapannya kedua, amaroni. Amaroni. Itu jawapannya kedua. Kalau nak tulis semua sekali boleh tak? Tak ada masalah, lagi bagus. Ahadu ilayya wa amaroni, dua markah juga. Ahadu ilayya, dua markah juga. Amaroni pun dua markah juga. So ada tiga jawapan lah. Secara umumnya jawapan tu ada tiga. Tiga betul. Ada apa nama, ada markah pada apa nama, pemeriksa. Kan? Lepas tu khalili. Apa maksud khalili? Allazi takhallalat. Yang mana takhallalat, memenuhkan. Allazi, yang takhallalat, memenuhkan. Mahabbatuhu, kecintaannya, qalbi, dalam hatiku. Qalbi, dalam hatiku. Okey. Itu khalili. Itu jadi maksudnya cinta kepada dia tu penuh dalam hati. Itu masuk kekasih. Tu yang kata makan tak basah, minum tak kenyang, mandi tak lena, itulah, itu yang masuk khalili tu, kan, sahabat Nabi, kan.
ada cerita apa nama Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar ni kan, apa nama, masa tengah perang, Sayyidina Umar ni macam orang gila. Sahabat tengok macam orang gila. Kan? Apa nama, dia jadi macam para sahabat tengok dia macam orang gila kat tengah padang, tengah medan perang tu, dia menggagau, dia cari sesuatu dekat tengah apa nama? Dekat tengah tengah medan perang tu. Kan? Orang libas tak kena, tapi tak kenalah. Orang cuba libas tak kena sebab macam orang gila. Orang macam orang gila. Kan? Rupa-rupanya sambil-sambil tahan libasan orang apa semua tu, dia cari sesuatu. Lepas tu bila dah rupa-rupanya sahabat nampak si apa nama Sayyidina Umar ni, rupa-rupanya dia cari topi dia. Dia cari topi perang dia tu. Dia cari topi perang dia. Lalu sahabat tanyalah, ya Umar, kenapa kau sampai apa nama kenapa kau cari topi perang kau sampai jadi macam ni? Kan apa nama, sampai membahayakan diri kau kan. Lepas tu dia kata, Sayyidina Umar kata, aku jadi macam tu sebab ini. Dia tunjuk satu bekas kaca, satu macam, kau tak nampak tangan saya okey, nampak tak muka saya? Muka saya nampak? Nampak. Nampak okey. Jadi dia Sayyidina Umar tunjuk dia tunjuk kat tangan dia, benda tu macam ni Benda tu bekas kaca tu dia macam ni. Dia macam melengkung kan. Melengkung, lepas tu benda tu dia letak dekat dia punya dekat kepala dia. Tahu benda tu benda apa? Kat dalam bekas kaca tu apa dia? Tahu tak? Janggut Nabi. Dalam bekas kaca tu, yang dalam bekas kaca yang dekat apa nama, dekat topi Sayyidina Umar tu ada janggut Nabi, selai janggut Nabi. Kan? Ada selai janggut Nabi. Sampai macam tu, nak ceritanya kecintaan sahabat pada Nabi ni sampai macam tu. Rindunya dia kat Nabi sampai macam tu. Sampai apa nama, ihtiram sungguh-sungguh. Sebab tu saya sangat pelik bila orang zaman ni kan. Orang zaman ni dia kata dia cintakan Nabi, sayangkan Nabi, tapi benda-benda asar Nabi ni, yang kesan-kesan peninggalan Nabi ni, dia boleh pelekehkan. Contohnya apa? Contohnya apa nama, capal. Lambang capal kan. Apa nama, apa letak ada orang suruh cakap kan. Ni saya dengar lah kan. Apa letak lambang capal dekat kepala kan. Ayat macam tu kan. Allahu Rabbi. Kita ni janganlah cakap macam tu. Kalau kita rasa kita tak nak buat, jangan cakap. Sayyidina Umar, kita tengok sahabat-sahabat kan, dia orang banyak kesan-kesan dia orang dengan Nabi kan. Kesan-kesan dia orang dengan Nabi, dia orang sangat apa nama, sangat ihtiram dengan kesan-kesan Nabi. Antaranya contoh kan, ni apa nama, zaman tabi'in. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu hari apa nama, dia dalam majlis Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah. Satu hari Hasan dan Husain ni kena bunuh. Kena bunuh dengan tentera Muawiyah. Kita tak nak cerita pasal Muawiyah, kita tak nak cerita pasal perang dengan Muawiyah tak nak. Saya nak cerita pasal ni, asar Nabi tu. Okey, jadi apa yang berlaku? Apa nama, tentera Muawiyah ni datangkan kepala Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan atas dalam dulang, letak kepala Sayyidina Hasan tu atas dulang. Lepas tu tutuplah dengan kain. Jadi tentera Muawiyah tu letak dekat depan Sayyidina Muawiyah. Lepas tu Sayyidina Muawiyah ni dia ambil tongkat dia. Lepas tu dia kuih-kuih mulut bibir Sayyidina Hasan tu macam ni. Kan? Sayyidina Hasan macam ni tu. Dengan dia punya tongkat Muawiyah. Kan? Tu kepala tu yang atas dulang tu. Ni Sayyidina Muawiyah buat macam ni. Kuih-kuih, main-main apa nama, mulut yang mulia Sayyidina Hasan tu dengan tongkat dia. Sayyidina Anas bin Malik
pada ketika itu ada dekat majlis tu, kata apa? Celaka kau Muawiyah, dia kata. Celaka kau Muawiyah, apa nama, aku pernah tengok mulutnya, bibirnya mulia ni dicium oleh baginda Nabi SAW. Terus Muawiyah tarik tu, takut. Takut. Pasal Sayyidina Anas bin Malik ni kan anak ni apa nama, pembantu Nabi kan. Sejak daripada kecil kan. Sejak daripada kecil. Dia tengok sendiri apa nama, Nabi tu pernah, masa Sayyidina Hasan kecil, dia cium pipi, dia cium bibir apa nama, Sayyidina Hasan dan Husin. Maksudnya sampai macam tu. Kan ihtiramnya apa nama sahabat pada ni. Muawiyah masa tu dia tak ada, dia tak, dia penulis apa wahyu Nabi, dia tak ada, bukan sepanjang masa ada kan. Tapi yang banyak dekat dengan Nabi tu Sayyidina Anas lah. Tu contoh kan. So janganlah kita ni kan, janganlah kita apa nama, nak ceritanya janganlah kita ambil benda ni apa nama sebagai satu bahan jenaka ataupun benda yang kita nak lawak-lawakkan, kita nak kecil-kecilkan, hina-hinakan. Kalau tak nak buat senyap. Kalau apa nama, jangan pula cakap benda-benda tu tak ada ni, tak ada apa? Tak ada dalam asal lah apalah, jangan cerita. Ulama buat mesti ada dia punya, mesti ada dia punya hujah. Kalau kita tak terima hujah ulama tu, senyap ah. Kan? Ulama buat sejak pada dulu lagi. Okay, cukup. Itu yang sikit saya nak cerita tentang tu lah. Apa tu, mahabbah tadi tu. Mahabbah berdasarkan kepada asal Nabi SAW. Kita kena ihtiram. Kan? Kita kena ihtiram. Kita ni apa nama, sebab Nabi tu kita selamat dekat dunia dan akhirat sebab Nabi tu sendiri. Kita selamat dekat dunia dan akhirat sebab Nabi. Kenapa kenapa pula sebab Nabi, Ustaz? Pasal Nabi itu dia bawa Islam sampai pada kita. Kan saya dah cakap dah tadi apa berkaitan dengan hukum asbab dan musabab. Kan? Asbab musabab dengan natijah. Natijah kita Islam hari ni pasal Nabi bawa Islam kepada kita. Kan? Dan jangan lupa musabibul asbab tu Allah. Allah tu beri taufik dan hidayah pada kita untuk jadi Islam. Allah pilih kita jadi Islam. Allah pilih kita beriman sehingga sangat ini. Alhamdulillah, bersyukur. Sebab tu hari-hari kita kena ni bangun tidur, jangan lupa pegang tangan kita ni, letak kat dada. Tutup mata, napas betul-betul. Bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Aku bersyukur pada Engkau, ya Allah, sehingga saat ini dan waktu ini Kau masih lagi beri aku nikmat iman dan Islam. Bersyukur sangat-sangat. Pasal apa? Berapa ramai orang Islam di Malaysia ini Allah cabut iman dia. Siapa yang dicabut iman dia, confirm tak masuk syurga dah. Confirm tak masuk syurga dah. Habis cerita. Sama juga orang yang mempelekeh-lekehkan apa nama sunnah ni. Mampu. Jangan main-main. Okay, cukuplah, saya panjang kat situ kan. Saya sangsi, saya marah sikit. Okay. Seterusnya, bayin isnaini. Bayin terangkan isnaini dua. Min dari mauqil i'rab, tempat i'rab. Saumun. Saumun tu ada dua bacaan. Sama ada satu bacanya dengan dengan saumun, satu baca dengan saumin. Tengok bil jari, baris bawah. Bila baca bi saumin, dia badal. Dia i'rab dia badal min salasin. Tu saya cakap tadi tu. Kalau baca dengan saumin, dia badal kepada salasin. Kalau baca saumun, dia khabar bagi mubtada makhdhufun, iaitu wahya saumin. Wahya saumun. Hiya saumun. Itu. Baca dengan bawah, baca dengan baris bawah, dia tu jadi badal kepada salasin. Kalau baca baris depan, dia jadi khabar kepada mubtada yang dimahzufkan. Khabar di mana satu? Hiya tu. Hiya tu dimahzufkan. Hiya kan apa nama, antara mubtada ialah, antara yang boleh dibuat mubtada ialah domir mustatir, domir mustatir, iaitu kat sini hiya lah, hiya saumin. Kenapa hiya?
Tengok balik pada hadis. Okey, cukup. Lepas tu terus, ma murad biqaulin Abi Hurairah. Apakah yang dimaksudkan biqaulin dengan kata-kata Abu Hurairah, la ada'uhunna hatta amutu. Ai la atrakuhunna, tidak aku tinggalkan. Tu saya kata tadi tu. Dak kan. Dak tu tolak kan. Kalau ikutkan dak tu tolak. Ada uhunna, tidak aku tolak benda-benda tersebut. Bukan masuk tolak apa. Tidak aku tinggalkan. La atrakuhunna. Tolak kan, kalau tolak kita tolak tinggal tu kan. Kalau kita tolak maksudnya kita tak nak. Kan? Itu maksud dia. Tapi dalam hadis ni ulama syarah, ada uhunna ay la atrakuhunna. Tidak aku tinggalkan tiga perkara tersebut. Tiga wasiat Nabi tersebut ila hingga an amuta, aku mati. Amutu. An amutu. Baca kat situ amutu. Kan? Kenapa saya baca amu tu, sebab saya rujuk ke balik pada buku teks kalau ikutkan an amuta lah kan, an amuta. Tapi kalau bila terjemah amuta dia cakap sehingga, tak boleh lah kata amu tu sehingga aku mati kan. Sebab ta tu tak tak baris atas tak mutabaqah dengan makna. So tak boleh lah. Itu amu tu. Dia kena mutabaqah dengan mutabat apa, seiringan dengan makna. Okey, cukup. Terus bayin, jelaskan al-murad, maksud min wasayatur rasul, daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamun salasatin. Siyamin salasatin, puasa 3 hari, min kulli syahrin, pada setiap bulan. Jawapan dia ialah siyamu ayyamul baidin. Tu je. Kalau letak jawapan tu pun dah dapat 2 markah. Siyamun ayyamun baidin. Tapi kena saya nak antum hafal sampai habis lah. Pasal apa? Pasal nanti dia ada soalan, macam soalan yang sebelum ni ditanya, apa maksud siyamun, maksud ma huwa siyamun ayyamun baidin. Dia tanya pula. Nanti tak tahu pula apa maksud hari putih tu. Hari putih tu ialah as-salisu asyar wal-rabi'u asyar wal-khamisu asyar min, pada kulli, setiap, syahrin, bulan, hijri. Apa nama, bulan hijrah lah. Hari apa? Hari yang ke-13, hari yang ke-14, hari ke-15 setiap bulan hijrah. 13, 14, 15 bulan hijrah, ayamul baidi. Ni Nabi ajak, Nabi wasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kena ikutlah insya-Allah. Cuba buat. Saya pun baru dapat 13, 14, 15 tahun ni baru dapat sekali. Sekali je lah, bukan, tapi tak dapat 3 hari pun, dapat sekali je. 13 je. 14, 15 tak dapat. Lepas tu sambung pula Khamis. Itulah. Ala kulihal, semua tu ujian belaka. Bila kita diuji, minta tolong Allah. Minta tolong Allah. Bayin salah satun. Terangkan 3 min hikami, daripada hikmah-hikmah. Dia, kalau dalam peperiksaan dia akan bariskan Kalau dia nak hikmah dia akan tulis baris hikam. Kalau dia kata kalau tak ada tulis baris, maksudnya hukum lah. Kalau dia tak tulis baris, kita akan baca hukum. Kalau dia tulis baris, mesti dia akan tulis hikami. Salah satu daripada ni lah. Daripada 3 baris ni, hikami. Sama ada baris bawah pada ha, ataupun baris atas pada kaf, ataupun pada kaf. Hanya tu. Lepas tu ataupun baris bawah pada mim. Dia akan tulis macam tu. So kita akan faham lah tu hikmah. Kan? Kalau dia tak tulis baris, maksudnya hukum. Bacanya hukum. Okey. Bayin, terangkan 3 min hikami, daripada hikmah-hikmah, jamak wasiyatuhu, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisiyami, bagi puasa, salah satu ayamin, 3 hari, min kulli syahrin, pada setiap bulan. Okey, jawapan dia kat dalam buku Syekh tulis dengan lita'widun nafsi. Lita'wid, membiasakan. An-nafsi, diri ataupun nafsu,
diri ataupun nafsu ala saumin untuk berpuasa. Liyudkhila supaya mudah masuk. Supaya mudah masuk fi yaumin wajib pada puasa yang wajib alan nasyati dalam keadaan cergas, nasyat, cergas. Latihan untuk kita masuk bulan Ramadan. Bukan nak masuk Ramadan baru kita nak ni apa nama baru nak puasa. Latih awal-awal. Kan latih awal. Sahabat tu bila bila habis je bulan Ramadan masuk je bulan Syawal dia orang dah mula dah doa dengan Allahumma balikna Ramadan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Sya'ban fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kan? Dia masuk bulan Syawal je terus doa dah. Tiap-tiap hari doa. Doa dengan dengan doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pasal apa? Diorang tahu diorang tahu kelebihan Ramadan tu. Diorang doa awal-awal. Kita pun kena doa lah awal-awal. Allahumma barik lana tu. Daripada awal ni. Dah nak masuk bulan Ramadan. Bukan kira Rejab baru nak doa. Baik sekarang ni doa. Okey, cukup. Lian dimma untuk menggandakan sawabun pahala. Hazihi ayyamin 3 hari ini ila saumi Ramadan kepada puasa Ramadan. Fayakunu maka jadilah kasaubin seperti pahala min siyami daripada puasa ad-dahri sunat li'anna kerana al-hasanatu bi'asyri amsala. Satu kebaikan seumpama 10. 10 apa? Allahu'alam. Tak diberitahu. Ulama pun tak bahas. 10 tu 10 umpama apa? Umpama tak tahu. Tak tahu nak bagi apa benda 10 tu. Dia sebut kan 10 lah. Umpamanya. Umpama apa tak tahu. Okey. Terus 5 kenapa? 5 kenapa? Arsyada menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li solatid duha. Kenapa Nabi tunjuk ataupun beri isyarat dengan solat duha? Ataupun soalan lain pernah tanya, ma fadlul solatid duha? Apakah kelebihan solat duha? Okey. Jawapan kat sini kita boleh bagi kat sini ialah ni kita boleh bagi antaranya kita boleh bagi. 5 lamma fi solati lamma tatkala fi solatid duha dalam solat duha ma apa yajziyani mencukupkan an sedekah daripada sedekah allati yang ala mafasilu sendi-sendi atas sendi-sendi insanin manusia fi kulli yaumin pada setiap hari. Dalam hadis yang lain dalam solat duha yang cerita tentang solat duha setiap sendi 360 sendi manusia ni dia minta untuk pada badan dia minta pada kita untuk apa? Untuk bersedekah 360 ni setiap satu ni minta sedekah. Okey, contohlah kalau 360 kita bagi setiap satu sendi tu seposen. Maksudnya kita kena bagi setiap hari RM3.60. Daratlah pula dengan 10 hari. Daratlah pula dengan sebulan. Berapa ringgit? Berapa ringgit kita kena bayar untuk bayar sedekah. Tapi Allah tu rahmat Allah tu sangat luas. Allah sampaikan melalui Rasul dia ajar pada kita iaitu apa? 360 tu cukupkan hanya dengan solat duha 2 rakaat. Untuk apa? Melepaskan untuk mencukupkan sedekah 360 sendi. Ni pun salah satu benda yang kita kena syukurlah. Salah satu sendi contoh ni kan. Kat sini kat jari kita ni pun dah ada 1, 2, 3. Dah ada 3 sendi. Ni baru sebatang jari. Bayangkan jari ni tak ada. Bayangkan jari ni tak boleh gerak. Hanya boleh ni. Agak-agak boleh tak menulis? Tak boleh tulis. Ni jari ni tak boleh gerak. Keras je macam tu. Cuba tulis.
Siapa yang tulis tangan kanan lah, tangan kiri lah kan. Boleh tak menulis? Tak boleh juga. Kan? Nak korek lubang hidung pun tak boleh. Sabrina betul Korek lubang hidung jari telunjuk kan. Korek lubang hidung cari cari rezeki pun pakai jari telunjuk. Bayangkan. Bayangkan lah. Kan? Tapi itulah guru saya ajar kan. Sekurang-kurangnya kan. Jangan buat 2, buatlah 4. Buatlah 4 rakaat. Kan? Ustaz, biasanya nak buat 4 lupa Ustaz. Senang je. Ni salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia sebut semua solat sunat yang waktu siang harus saya cakap harus untuk dibuat 4 rakaat 1 salam. Harus dibuat 4 rakaat 1 salam. Yang ni saya biasa buat lah pasal saya malas. Saya malas nak buat tu. Biasa kalau dah buat 2 dah malas dah nak buat yang lagi 2 rakaat. So saya buat 4 rakaat 1 salam. Saya tak buat 4 rakaat 2 salam. Saya buat 4 rakaat 1 salam. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i kata apa? Solat sunat yang waktu siang, tak kisahlah solat apa, yang waktu siang boleh dibuat 4 rakaat 1 salam. Berbeza dengan solat malam. Solatul laili masna. Nabi bagi syarat. Solat malam ini 2 rakaat. Tak ada 4 rakaat. Faham? Daripada maghrib sampai ke tahajud ke apa, mesti 2. Tak boleh jamak. Tak boleh 4 rakaat 1 salam, tak boleh. Tapi subuh nak buat solat sunat subuh. Contoh sebelum subuh kan. Kita buat ada pendapat kata yang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kata qabliyah subuh ada 4 rakaat. Okey. Boleh tak buat 4 rakaat 1 salam? Boleh. Pasal apa? Solat sunat waktu siang. Boleh. Itu salah satu daripada rahmah yang kita dapat daripada apa? Pendapat-pendapat dalam mazhab. Okey, cukup. Lepas tu yang kedua apa? Buatlah 4 rakaat. Sebaik-baiknya buat 4 rakaat. InsyaAllah lah Allah akan pemudahkan urusan rezeki kita. Kita takdir tu ada 2. Takdir namanya mubram, takdir yang namanya mu'allaq. Takdir namanya mubram ni, dia ni dah ditetapkan Allah sejak azali lagi dekat Lauh Mahfuz. Yang itu kita tak boleh ubah. Adapun takdir yang mu'allaq ni kita boleh ubah dengan sebab-sebab tertentu. Buat macam ni dapat macam ni. Buat macam ni dapat macam ni. Semestinya takdir mu'allaq itu juga adalah takdir mubaram. Pasal apa? Pasal kita ni Allah yang takdirkan kita buat macam tu. Kita boleh sembahyang, kita boleh sembahyang 4 rakaat duha. Semua tu dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Allah yang takdirkan juga. Apa benda yang tak takdir. Cuma istilahnya dapat macam ni, buat macam ni, dapat macam ni, buat macam ni, dapat macam ni. Semua itu bertepatan dengan apa yang telah Allah takdirkan ke dalam di Lauh Mahfuz. Bukan kebetulan. Allah dah memang dah takdirkan. Cuma kita tu, waktu ketika tu, bila Allah uji kita, kita buat tak? Bila Allah uji kita pada ketika tu, ni dah belajar hadis ni, buatlah nak ni. Malas lah pula buat. Pada ketika tu, ujian pada ketika tu, kita diuji pada kita tu. Buat ke tak buat? Yang tu namanya takdir mu'allaq. Itu namanya takdir mu'allaq. Macam Syekh Nuruddin saya cerita lah. Ulama cerita, contoh baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 7 kali. Pagi, 7 kali malam. Kalau baca pagi, sepanjang waktu suatu siang tu takkan kena bala. Tiba-tiba kena bala hari tu. Takdir mubram. Tak boleh nak elak. Pasal apa? Benda tu bertepatan dengan apa yang Allah takdirkan sejak azali. Walaupun dah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Hadis tu ada sahih. Kan? Tapi nak jadi cerita kadang-kadang mungkin pada hari tu kita tak baca, kena. Ditakdirkan kita baca, tak baca, maka kita kena bala pada ketika itu. Kita kena ujian pada ketika itu. Macam-macam lah. Tu takdir mubram, takdir mu'allaq.
Kena beriman tu, tak ada mubram dengan tak ada mu'alaq. Ni jangan kata oh apa nama ni ustaz kata buat gini-gini sepatutnya dapat macam ni, tak jadi pun. Itu yang kata tak ada mubram, tak ada mu'alaq tu. Okey, cukup. Bukan saya nak menipu, takkan Nabi menipu. Takkan nak Nabi tu menipu. Dia cakap mana tu? Nabi sendiri cakap tak ada benda dekat dunia ni dapat dapat bila baca ayat tu, tak ada benda dekat dunia ni dapat membinasakannya. Cukup. Liyatamarruna, membiasakan al-muslimun, orang Islam, biha, dengannya, nya tu kepala pada duha, ala jinsi solatin, daripada jenis solat. Kita kena sebenarnya kena banyakkan solat kan, kena banyakkan solat. Tak cukup sebenarnya dengan solat fardu semata-mata kan. Allahu a'lam. Lepas tu dia kata bayin, jelaskan, sababun, sebab, wasiyatul rasul, mewasiatkan rasul, bil witri, dengan solat witir, qabla naumi, sebelum tidur. Kenapa Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk solat witir sebelum sebelum tidur? Kan? Kita tengok sini. Li'alla, supaya, yafutuhu, li'alla, supaya tidak, li'alla, supaya tidak, yafutu, luput, al-witru, solat witir, lailan, pada waktu malam. Illam, jika tidak, yuwattiru, bersolat witir, qablan naumi, sebelum tidur. Ini contoh ini contoh. Nak ceritanya, kita lah. Kita kadang-kadang kita tak solat tak dapat bangun tahajud. Allah uji kita kan. Tak bangun sakit, kadang-kadang sakit kan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan hujan kan. Hujan, sejuk sangat, lepas tu kita pun tarik selimut lagi rapat kan. Sembahyang subuh pun pukul 6 suku, 6.30 kan, contoh kan. Jadi macam tu. So macam mana? Witir tu tak dapat. So cara terbaiknya macam mana? Cara terbaiknya solat witir sebelum tidur. Itu Nabi ajar. Sebab tu ada solat-solatnya Nabi suruh kita buat tu sangat-sangat tu. Kalau kita buka dalam kitab fiqh kan, perbahasan dia, antara perbahasan solat sunat je ialah pertama solat duha. Bukan, silap. Ya, betul. Solat perbahasan pertama dia ialah solat sunat qobliyah dengan ba'diyah. Kedua solat duha. Ketiga solat witir. Ketiga solat witir. Yang keempat solat khusuf dan kusyuf. Kan? Khusuf dan kusyuf. Solat duha, solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Lepas tu solat apa lagi? Solat minta hujan. Ni semua ni ada kat dalam ada dekat perbahasan dekat dalam kitab fiqh. Pasal apa nak jadi ceritanya apa? Ulama faham benda solat-solat sunat ni, dia sunat tapi penting. Dia solat sunat tapi penting. Nak cerita. Ada tak solat lain? Ada. Tahajud tak ada. Ada tak cerita? Babut tahajudi. Tak ada. Kat dalam dekat dalam kitab fiqh tak ada sebut babut tahajudi. Tak ada. Faslun fi solatut tahajudi. Tak ada. Tak ada. Yang ada apa? Faslun fi solatid duha. Ada. Faslun fi solati witri. Ada. Ada cerita benda tu. Nak jadi cerita apa? Ni memberi syarat pada kita, ulama fiqh faham hadis Nabi tu sangat-sangat menekankan beberapa solat ni. Hadis Nabi sangat menekankan beberapa solat ini. Faham ke tak saya cakap tu? So nak jadi orang yang bertakwa ni senang je. Nak jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa ni senang je. Pegang betul-betul fiqh. Pegang betul-betul fiqh, insya-Allah. Sebab apa? Ulama fiqh lebih faham apa yang nak disampaikan lebih daripada ulama hadis. Ulama hadis dia power tentang hadis tapi dia tak faqih tentang agama. Tu sikitlah saya nak ceritalah kan. Okey, yang kedua. Li'anna, kerana al-lailu, malam, waqtul ghuflah, waktu apa? Ghuflah apa? Lalai, leka. Waktunya lalai, waktunya leka.
Wal kasalu dan waktunya malas. Wa tatlubu nafsa dan menuntut akan diri fihi padanya rohatun kerehatan. Malam ni waktu rehat, bukannya malam ni waktu main. Ini gaduh malam main. Okay, ya. Okay, sikit lagi. Limadha, kenapa? Awsar Rasul, mewasiatkan Rasul Abu Hurairah akan Abu Hurairah li solatid duha. Untuk solat duha. Likaunuhu kerana nya Abu Hurairah ni fakiron. Orang yang miskin. Abu Hurairah ni dia ni ashabus sufah. Dia ni buat kemah keliling rumah Nabi, keliling masjid Nabi. Dia salah seorang daripada ashabus sufah yang buat, sufah ni apa? Sufah ni kemah. Dia salah seorang daripada ashabus sufah yang buat kemah dekat depan masjid Nabi. Kan? Dekat masjid Nabi. Dia buat kemah kat situ. Kan? Miskin, nak kata miskin gila lah. Miskin. Makan apa yang sahabat bagi. Yang tu yang jadi cerita tu, ada satu hari kan. Ada satu hari tu, ada sahabat yang kaya ni, dia bagi dekat Nabi. Dia bagi dekat Nabi dia bagi dekat Nabi sebiji kepala. Sebiji kepala kambing. Sebiji kepala kambing. Lepas tu Nabi makan sikit. Lepas tu Nabi kata kat Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, kau bagi dekat jiran aku sebelah ni." Kan? Kau bagi kat jiran aku sebelah ni. Jiran ni siapa? Tu Witik, yang tu Ashabus Sufah tu. Nak jadi cerita, semua Ashabus Sufah tu buat perangai yang sama macam Nabi. Makan sikit bagi kat jiran sebelah. Makan sikit bagi kat jiran sebelah. Makan sikit bagi kat jiran. Pak semua dapat. Lala tu kepala tu dapat balik kat Nabi. Kepala tu dapat balik dekat Nabi. Lepas tu Nabi balik. Masa Nabi cakap dekat Sayyidina Aisyah tu, lepas Nabi bagi kat Sayyidina Aisyah tu, Nabi balik. Nabi keluar. Bila Nabi balik kata apa? Ya Aisyah, kan bukankah aku dah kata suruh bagi kat apa nama kepala ni dekat makanan lebihan ini kepada jiran-jiran aku. Ya Rasulullah, aku dah bagi tapi dia orang bagi balik dekat aku. Dapat dia orang bagi semula dekat aku. Hanya inilah tinggal. So Nabi senyum. Tu cerita dia. Depa ni macam tu. Kita ni makan tak ingat dengan jiran. Kita ni makan tak ingat kat jiran. Itulah. Saya lah tu. Kan? Sebab tu ada hadis Nabi sebut kan, berkaitan dengan apa nama, janganlah engkau sendawa sedangkan jiran-jiran kau apa nama tak boleh tidur disebabkan lapar. Kan? Tu antara tu itu sebenarnya tu larangan tu. Larangan tak mempedulikan jiran. Larangan tak mempedulikan jiran. Ada hadis Nabi pada tingkatan 2 kan, kalau kita buka buku tingkatan 2 dia sebut awsa la yu'minu ahadukum hatta bukan awsani khalili apa tadi dia cerita tentang daripada Abu Hurairah juga. Daripada hadis tu daripada Abu Hurairah cerita tentang apa? Awsani Jibrilu bijirani kan, hatta zonantu sayuwarisu, kurang macam itulah hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, cerita pasal mewasiatkan kepada aku kepada oleh Jibril kan, telah mewasiatkan aku oleh Jibril untuk apa, untuk berbuat baik pada jiran, sehingga aku sangka apa, aku sangka Nabi itu mereka ni jiran-jiran aku ni akan mewarisi harta aku, sampai macam tu kan. Tu hadis Usuluddin tingkatan 2. Okey, cukup. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 tingkatan 2. Okey, cukup. Lepas tu dia kata nak jadi ceritanya fakir sampai macam tu. Lepas tu nak jadi ceritanya apa? Nak jadi ceritanya kalau nak kaya, seolah-olah Nabi nak bagi wasiat, nak bagi isyarat kalau nak kaya, nak dipermudahkan urusan rezeki, solatlah duha. Tapi kena ingat
Solat duha ni dia ajar Nabi kita, tengok Nabi ajar kita apa. Saya ambil masa lagi 2 minit. Nabi ajar kita solat duha ni dia lebih pada nak mengingatkan kita pada untuk memohon pada ampun pada Allah Taala. Apa yang berlaku? Sebenarnya Nabi kalau kita tengok wirid selepas solat duha ni antaranya ialah ada 3. Yang ni saya ambil daripada guru saya lah. Saya tak ingat saya ambil kat siapa. Dia sebut bila habis solat duha kita kita disuruh untuk wirid 3 perkara ni. Apa dia? Pertama, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 1. Tengok, dia menunjuk apa? Suruh kita bertaubat. Ingatkan diri kita untuk bertaubat. Yang kedua, apa yang dia ajar? Wiridnya kedua, iaitu disebut dengan ayat 1000 dinar. Tentu kita tahulah ayat 1000 dinar tu nama ayat 1000 dinar, tapi tengok makna dia. Wa may yattaqillah, tengok. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah diingatkan, Allah ingat Nabi suruh ingatkan kita apa? Ni bertakwa pada Allah Taala. Bertakwalah pada Allah Taala. Baca 3 kali. Ayat 1000 dinar baca 3 kali. Lepas tu yang ketiga, amalan yang ketiga selepas solat duha, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa minta ampun Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Baca apa? 33 kali. Ni 3 benda. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Lepas tu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 33 kali. Lepas tu yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang tu 3 kali. Dan yang terakhir dia kata walamma fi solati duha, dan kala pada solat duha ma jazayani, apa yang mencukupkan 2 rakaat solat duha tadi tu, an sedekah, daripada sedekah allati yang ala mafasil atas sendi-sendi al-insani manusia fi kulli yaumin, pada setiap hari. Okey. Lepas tu boleh baca kat situ bawah tu dengan sebelah tu sikit je. Sikit sahaja. Senang. Limadha khasur nasul amru bil witri qabla naumi. Okey, ni ulang balik lah. Okey, ulang balik je ayat tu. Okey, kalau tak faham nanti tanya. Allahu a'lam. Cukup sampai situ. Okey. Jadi macam biasa kita akan ambil kehadiran. Okey, buka kamera.